من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. رواه الحاكم عن أبي هريرة. Apabila dikehendaki oleh Allah akan hamba-Nya nak jadi kebajikan, dijadikanlah hamba itu kaya pada nafsunya, yakni kaya hati, dan dijadikan takut, yakni takwa di dalam hatinya. Dan sebaliknya apabila hendak dijadikan hamba-Nya nak jadi jahat, menjadilah ia akan kepapaan hamba-Nya itu terpandang-pandang di hadapan matanya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Jadi hadis ini dimulakan dengan lafaz idza arada Allah. Begitu juga lima buah hadis yang seterusnya juga akan mengambil makna perkara yang sama, yakni memulakan dengan lafaz idza arada Allah. Ini kita sudah maklum dah tentang kaifiyah, tata cara yang diambil oleh kitab hadis ini kita di dalam menyusun hadis-hadis yang dinaqalkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa hadis ini, yang pertama dan juga lagi akan datang, ialah setengah daripada hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita jalan yang sebenarnya bagi orang yang beriman, bagi orang yang Islam. Dia kerana masalah yang berlaku kepada kita sekarang, berlaku persamaan di antara kita dengan orang beriman dengan orang kafir. Bila sama ni maknanya jadi nak jadi bertukar, tak ada beza. Sedangkan Nabi kata di dalam suatu hadis, likulli syai'in alamun. Bagi tiap-tiap sesuatu itu dia ada tanda. Dengan sebab tu sebagai orang yang beriman, dia ada tanda-tanda yang menjadikan dia tu terbeza daripada orang yang tak beriman. Orang yang tak beriman ni dua. Yang pertamanya kafir, mana tak ada iman langsung. Yang keduanya bukan kafir, orang yang beriman, tapi istilah panggil tak beriman kerana sedikit imannya, kurang imannya, nipis imannya, maka pakai sebut kata tak ada iman. Seperti ahli-ahli maksiat, orang-orang yang bergelumbar dengan maksiat, itu tidak mengeluarkan dia daripada iman, tidak menggugurkan imannya selagi dia tidak menghalalkan maksiat pun. Orang yang tinggal semaya, lalu kita kata dia ni orang yang tak ada iman. Umpama kita kata tak ada pitis, tak ada pitis tu bukan kata tak ada serabut, tak ada sikit rambut, bukan. Tak ada pitis tu nisbah kepada dengan keperluan kita. Misalnya kita ditanya tentang kita tu ada angin-angin nak beli kereta, nak beli rumah, apa orang nak tanya dia mau kata nak beli kereta baru tak ada piti. Dia kata tak ada piti. Lepas pada tu nyoki masuk kedai, dia beli gula minyak apa. Ada mau kata tak ada piti sana. Maknanya dia kata tak ada piti tu nisbah kepada dengan nak beli kereta tu tak ada piti lah. Dapat kena beli rokok tu ada piti tu makna istilah kata tak ada. Jadi ihtimal dua. Bila kita kata orang tak ada iman ini, sama ada dia tu orang kafir tak ada iman langsung.
ataupun orang yang beragama Islam tapi oleh kerana perangai dia, amalan dia, tindakan dia, aktiviti dia saling tak serupa dengan orang kafir, mana orang kafir tu orang tak beriman, maka dipanggillah dia orang tak beriman kerana syirik serupa semih dengan orang tak beriman sungguh. Kerana orang beriman dia semaya. Sebab sambungnya kepada hadis ni, Nabi kata likulli syai'in alamun. Bagi tiap-tiap sesuatu tu dia ada tanda berlaku. Kalau tak ada tanda nak jadi gapo? Jadi bertukar dah. Hak tu yang duk pisau selipar dia tu. Tak bertanda Kita tak kenal Tanda tu dia ada lah cara-cara dia Selipar kita walaupun kita tak berubah tanda, kita tahu. Orang panggil dengan cara-cara kita buat sendiri. Maknanya bagi tiap-tiap sesuatu ada tanda. Wa alamul iman, kata Nabi, tanda iman itu as-salat, ialah semaya. Kemudian tanda orang beriman itu ialah semaya. Maknanya kalau tak semaya tak ada tanda. Bukan kata dia tu tak beriman tu, cuma tak ada tanda. Bila tak ada tanda jadi lagu mana? Jadi bertukar. Tak kena beza. Sedangkan Nabi ajar kita setengah daripada pengajaran Nabi ialah supaya kita membezakan diri kita daripada orang kafir. Dari segi pakaian kita, percakapan kita, pemikiran kita, tindakan kita. Jadi sekarang tindakan kita, fikiran kita, kefahaman kita ni untuk jadi serupa dengan orang kafir. Sebab apa? Kerana yang untuk jadi serupa tu apa? Kerana kita tidak menerima, kita tidak pakai Allah panggil wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan juga petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita tak pakai haming, bermakna kita dengan kafir ni jadi serupa. Dari segi mana? Sama-sama Tuhan beri akal. Jadi apa sahaja tindakan kita berdasar kepada akal. Kafir berdasar pada akal semata-mata. Bila kita orang Islam pun tidak mengambil wahyu Allah dan panduan daripada Rasulullah, bermakna kita pakai akal saja-saja juga. Bila pakai akal saja-saja juga, jadi serupa semai dengan orang kafir. Maka berlakulah kalau panggil pada pandangan kita, tanggapan kita, persepsi kita, tindakan kita, pemikiran kita. Yang nama kaya itu ialah banyak harta benda. Yang nama kebaikan itu ialah mendapat kejayaan melalui pencapaian harta benda, pangkat, kedudukan, sanjungan daripada manusia. Maka pemikiran yang cara lagu itu serupa dengan cara memikir oleh kafir. Daripada pemikiran ni dia akan mencetus tindakan-tindakan untuk mencapai benda ni. Maka kalau kita tunggu, kalau kita menghayati pesan Nabi, panduan daripada Nabi, sudah tentu kita akan jadi terbeza daripada orang kafir dari segi pemikiran kita, perasaan kita. Daripada perasaan, lagu mana perasaan? Macam mana perasaan kita melihat masjid? Kena ada perasaan. Macam mana perasaan kita melihat orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, berbanding kita melihat orang tidak Islam? Mana kita melihat masjid serupa atau tidak dengan melihat bangunan-bangunan dan binaan yang lain? Jadi kalau serupa bermakna ini bukan Islam ajaran. Islam meletakkan maknanya Allah Ta'ala memuliakan tempat-tempat yang tertentu di atas muka bumi ini lebih daripada yang lain. Yang mulia ialah masjid. Allah Ta'ala memuliakan setengah-setengah daripada manusia lebih daripada yang lain. Para rasul, para nabi, awliya illah, para alim ulama, itu manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala memuliakan setengah daripada masa-masa lebih daripada masa-masa yang lain. Hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari lebih mulia daripada hari-hari yang lain. Kalau kita rasa sama, jadi itu bukan dia. Semaya subuh, berjemaah pagi subuh Jumaat ialah yang paling afdal selain pada semaya Jumaat. Berbanding dengan subuh-subuh yang lain. Maknanya itu kemuliaan hari Jumaat. Bulan Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Maknanya bila kita masuk dalam bulan Ramadan, perasaan kita kena lain. Tak boleh berasa serupa, yakni berasa kudusnya, sucinya, izzat, rasa bangganya, besarnya masa ni. Yang bermakna kalau buat maksiat pada masa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Maknanya sebagaimana pahala berganda-ganda kalau buat kebajikan, maka buat maksiat pun jadi berganda-ganda juga dosa. Di masjid-masjid ni tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat ibadah di atas masjid, dalam masjid, pahala berganda-ganda daripada luar masjid. Buat maksiat dalam masjid, buat maksiat luar masjid pun berdosa juga. Tapi kalau buat dalam masjid, lebih-lebih lagi berdosa. Jadi bahagian ni kita kena khabar. Jangan duduk rasa serupa ni. Kita mari lepok di atas masjid ni serupa duduk lepok tempat-tempat lain. Tak boleh. Kena rasa ada izzah ni. Dengan bahawa kita ambil kesempatan dengan meniatkan i'tikaf sekurang-kurangnya ni. Walaupun dengan sepada kita tu orang panggil no melihat tubuh badan kita kan letih sangat, tapi jangan kita lupa untuk mendapat fadilahnya. Itu menandakan bahasanya kita sangat-sangat memuliakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itulah maknanya apa saja perkara pekerjaan yang dibesarkan oleh Allah SWT, oleh agama kita kena membesar-besarkannya. Semaya Jumaat ni satu urusan, satu pekerjaan yang sangat dibesar-besarkan oleh agama. Maka bila kita bermudah-mudah dengan soal ini, maknanya kita bermudah-mudah dengan pekerjaan agama. Walaupun benda tu kita buat selari dua sama-sama, jangan sekali-kali kita berasa macam biasa-biasa kita. Maknanya kita kena berasa bangga. Maknanya persiapan kita istiadat kita, khutbah hajat, istinja, ambil air semaya, pakai baju jangan nak mari semaya Jumaat je. Tapi bagi kita sebenarnya kita nak melakukan suatu ubudiyah, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu amal yang sangat hebat. Kena berasa lagu tu semua. Jadi benda-benda lagu ni kita boleh tajdidkan dia, membaharukan rasa iman ini dengan orang panggil sentiasa mendapat ilmu Islam melalui perdagangan dalam majlis-majlis ilmu. Jadi sekarang cuba kita lihat apa kata ni tentang al-khair, kebaikan itu. Supaya juga kejayaan an-najah, al-iflah, mana kejayaan beruntung, bertuah ni. Ini biasa kita dengar kata ni. Butuhnya dia, anak-anak dia ni jaya belakang, dapat kerja besar belakang. Dia kata beruntung lagi. Tak apalah anak tak semaya pun, anak tak mari. Dia kata betul juga. Ni salahnya kita. Kita orang semaya Jumaat ni. Pas kita kata beruntung orang tak semaya Jumaat. Mana beruntung? Semaya tapi tak semaya Jumaat tak beruntung juga. Semaya tak khusyuk, tak beruntung. Nak boleh khusyuk ni kena reti ilmu akidah tauhid. Tak reti, tak belajar ilmu akidah tauhid, mana boleh nak khusyuk? Kerana khusyuk ni ketetapan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nak tetap hati kita dengan Tuhan? Kalau dah Allah panggil perkara amanah urusan dunia sebegitu besar, dari hati kita tak boleh nak tetap. Jadi maknanya bila kita ikuti pesanan daripada Rasulullah, kita menghayati, melaksanakan perintah Rasulullah, sudah barang pasti kita akan menjadi berbeza begitu jauh dengan cara-cara orang kafir. Jadi tengok Nabi kata, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah Taala nak menjadikan dengan seorang hamba itu khairan, dapat kebajikan yang banyak, dapat kebaikan yang banyak. Macam mana Allah Taala jadikan itu? Ini banyak hadis-hadis yang seumpama lagu. Maknanya walaupun dia tidurnya di dalam hati. Dalam hadis yang lain Nabi kata, laisal ghina an kathratil mal. Bukanlah kaya tu banyak harta benda. Walakinal ghina ghina nafsi, akan tetapi kaya itu adalah kaya nafsu. Masalahnya perkataan kaya tu sendiri pun kita tak faham. Kenapa yang kita faham kaya tu banyak itu, banyak harta benda. Kaya itu maksudnya tidak berhajat. Kita belajar dalam usuluddin, kita jumpa perkataan kaya. Allahu mustaghnin an kulli ma siwa. Allah Taala terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Terkaya ke dia? Tak berhajat. Itu makna kaya. Manusia kaya majazi saja, pada majaz saja. Hakikatnya tak kaya. Mana ada orang kaya? Tak ada. Kaya ni makna tak berhajat kepada yang lain. Bukan orang yang semakin kaya kau berhajat. Nak cuci ramai rumah sendiri pun tak boleh buat. Kena orang lain. Bermaknanya dia tu berhajat. Berhajat kepada puji orang.
berhajat kepada sanjung ni orang, kalau orang tak puji dia, orang tak sanjung dia, jadi sepit dada-dada dia ni. Rasa nak marah, makna tak kaya ni. Allah Taala waniyun kaya, makna tak berhajat kepada siapa-siapa dia. Dalam fiqh pun kita belajar bab yang mula-mula lagi dalam bab taharah, kitab taharah. Cuba kita ingat kalau kita besok belajar fiqh ni. Maknanya air mutlak berubah dengan sebab ni benda yang suci. Benda suci ada dua, mujawir, mukhalid. Mujawir benda yang orang panggil tak bercampur aduk dengan air. Mukhalid bercampur aduk dengan air. Kalau orang panggil berubahnya banyak, bercampur dengan mukhalid, jadi berubah air mutlak tu kepada tidak mutlak. Tak boleh nak ambil semaya. Buat basuh suci, nak basuh tak boleh. Tetapi kalau dia bercampur dengan mujawir, yang mana dia berubah air itu dengan sebab benda yang tak terkaya air daripada. Tidak terkaya, terkaya tu maksud tak berhajat. Tidak terkaya, tidak berhajat. Dalam kaedah ilmu dia panggil bila nafi dia jadi isbab. Mana bila tidak dia jadi yo, dua kali tidak. Saya tidak makan. Tidak makan. Saya tidak makan bermakna saya makan. Tu dia panggil bila kita saya kaedah dia mudah je. Kaedah dia nya bila nafi dua kali nafi, dia jadi isbab mana yo. Saya tidak no. Mana saya no kan maksud dia ni. Jadi maknanya tidak terkaya itu maksud tidak berhajat. Tidak terkaya makna tidak berhajat. Maksudnya air ni air misalnya ada air dalam pagi. Kalau dia jenis air tidak terkaya daripada seperti kiamber, belege duduk di tepi sungai ni. Jadi kalau air itu berubah dengan sebab kiamber ko ataupun tak kalau panggil apa tumbuhan yang ada lain, maka tidak menjadikan mudarat kepada mutlak air itu. Dia tetap boleh dia buat ambil ismail walaupun warna dia berubah sekalipun, walaupun warna dia berubah sekalipun dengan sebab berubah daripada tu. Sebab air itu tidak terkaya daripada dia. Tak boleh nak mengelak daripada dia. Kalau kita boleh ada peluk ni. Kalau air teh ni yang jadi air teh kita bubuh sebut teh ataupun daun teh. Macam teh tu dia panggil terkaya air daripadanya ni. Jadi kamu sebut lagu ini nak ayat istilah kaya ni. Dalam fiqh pun ada, dalam tauhid pun ada ni. Makna kaya tu sama lah dalam istilah dalam ilmu makna dia tidak berhajat, tidak perlu. Jadi yang kaya sebenarnya pada hakikat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mana pemurah ke apa semua hakikatnya hanya Allah Taala saja. Makhluk ni dia panggil pinjamnya saja. Majak saja. Kita kata seorang itu pemurah. Padahal makna murah dari mana? Murah ni ialah beri dengan tidak tilik kepada siapa dia yang kita beri. Baru murah semati. Ada pada makhluk. Manusia dia beri itu dia tak tilik ke siapa-siapa. Tidak tilik itu maksud dia ialah orang panggil orang yang puji dia, kau sahih dia, kau itu memanglah semata dia beri. Musuh dia punya beri juga. Itu tidak macam Allah Subhanahu Wa Taala ni, musuh Allah Taala seperti orang kafir. Lebih pada apa lagi kau beri. Itu ayat kata murah. Itu panggil Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak. Ar-Rahim makna kesianlah, kasih sayang hanya bagi orang beriman saja. Mana tentang sihat tu berbanding orang kafir lebih sihat daripada kita. Kerana sihat ini tidak menjadi kebaikan malaikat dengan sebab sihat ini kita beribadah kepada Tuhan. Sihat ni, pahdu agama duduk saja kemari baik dari mana? Sakit tu selebihnya tak ambil, siapa apa yang semaya, siapa apa yang puasa, tak baik apa sakit, boleh dah sakit lagi. Sakit tapi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka itu lebih baik sehat duduk saja, tak ada buat ibadah seperti itu. Amanahnya tak jadi kebaikan. Jadi bahaya itu bukan semata-mata sehat kau kaya tidur Bukan makna kaya itu sendiri ialah kaya hati. Gabriel kaya hati kita tak rasa berhajat malaikat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tubiklah daripada mana hasbi rabbi cukup dah aku ni Allah Taala Tuhanku. Kita ni tak cukup tak cukup dengan Allah Ta'ala duk temu'u kepada kasih saya orang kalau orang tak simari sayang dengan kita rasa dari mana? Rasa kecewa rasa menderita sengsaranya sebab kita nak sayang temu'u sangat kepada bicara orang kepada kita. Kalau orang tak cara kepada kita kita rasa letih, rasa tak ada, rasa moyong, jadi tak ada semangat tu kerana kita duk nak kepada orang belawak je kita kata hasbi rabbinya mana kalau kita tak hasbi rabbi mana cukup dah takut Allah Taala. Kalau manusia tak terima pun tak apa asalkan Allah Taala terima aku tapi bukan bermakna kita ni duk bisa buat perangai-perangai supaya orang benci kepada kita, tidak. Bukan maksud lagu tu.
Maksudnya sekarang kalau manusia makhluk tak terima kita tidak mengapa. Kerana untuk jaga kita, untuk beri kepada kita selama kening. Masa orang kita dari mak kita pun siapalah kita ketua ni, maknanya Allah Taala duk jaga kita, duk orang panggil memberi segala keperluan kita. Allahus Samad, Allah Taala tepat jemur, tepat tumpuan segala keperluan manusia duduk di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kaya yang sebenar ialah kaya hati. Kaya hati makna kita bersifat qanaah, makna bersifat dengan itu dia panggil lawazim dia. Lawazim makna benda yang terbit daripada orang panggil kaya hati ini, makna terbitlah perangai qanaah, memadai, mencukupi dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja musibah, bencana yang berlaku kepada diri dia tak jadi sepit dada, tak jadi kecewa, tak jadi keras dalam hidupnya. Dia akan jadi manusia yang sangat bermotivasi. Orang yang beriman ini, orang yang beriman, yang benar-benar dengan iman yang sejatinya akan menjadi manusia yang sangat-sangat bermotivasi. Tidak ada motivasi yang paling hebat, yang paling kuat, paling berkesan lebih daripada pelajaran iman. Dalam keadaan kefakiran, kemiskinan, kesakitan, lebih bermotivasi daripada orang sihat dan orang kaya. Sekarang kita dengan keadaan kesihatan kita sekarang ni, mana adalah penyakit-penyakit tertentu padahal orang lain lebih cukup pada kita lagi. Dan segi rezeki kita sepit-sepit rezeki kita pun kita lebih luas daripada banyak lagi orang lain yang rezeki dia lebih sepit daripada kita tapi kita dah rasa lemah ke diri dia jadi orang panggil, walaupun kita tak kata kepada orang, pada hakikatnya kita kata dari kita sendiri, mana yang menjadi halangi kita nak kuat dalam ibadah. Yang menjadi halangi ialah masalah kehidupan kita kita dah buat sabit dengan masalah rezeki maknanya itu yang menyebabkan kita tak jadi maju dalam kamu. Mana tak jadi maju dengan ibadah kita. Kerana kita menjadikan kesempitan rezeki itu sebagai halangan untuk kita jadi maju dalam ibadah. Inilah mana kerana kita tidak ditarbiyah, kita tidak dimotivasi dengan orang panggil iman. Kalau kita ni dimotivasi dengan iman itu tak lain tak bukan. Motivasi iman ini melalui Quran, makna wahyu Allah Taala dan panduan daripada Rasulullah. Sudah barang tentu kalau kita ni orang panggil tahu apa hakikat yang sebenar, kita akan jadi manusia yang sangat bahagia. Kebahagiaan itu ialah anugerah Allah Taala beri kepada orang-orang yang telah beriman kepada Allah Taala dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Taala seorang itu mendapat kebaikan yang banyak, khairan kathiran, maka Allah Taala jadikan kayanya di dalam hati dia. Maknanya apa sahaja yang dia dapat dari segi masalah rezeki, apa yang dia dapat dia rasa cukup. Dia secukup dengan sekadar Allah Taala hidup dia tidak temoh orang. Kita ni temoh orang. Sebab tu kita dibenci oleh manusia. Itu ada soalan daripada sahabat kepada Rasulullah. Satu orang sahabat jumpa dengan Rasulullah, dia tanya, ini dia panggil serampai bermata. Dia tanya kepada Rasulullah, apakah satu amalan yang boleh menyebabkan aku ni dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Allah Ta'ala kasih, manusia pun juga kasih padaku. Lalu Nabi menyatakan, idhad fit dunya yuhibbuka Allah, muzahid pada dunia engkau akan dikasihi oleh Allah SWT. Zahid ni makna kita tak mahu, tak ingin, tak riuh tak selera kepada dunia dan wadhab fi ma fi aidin nas, dia muzahid apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, nescaya kamu akan dikasihi oleh manusia. Kalau kita sekarang kita dah temu orang waktu orang tu jadi perik dengan kita, orang tak boleh nak kasih. Kalau nampak berkandung sangat tak boleh lalu gitu nampak berkandung sangat tahan kita tak ada dulu, dia tak mari bersaing dengan kita. Bawa molek kita ni dah jadi boleh banyak sikit mula nak mari bersaing. Dia perangai orang berkandung dia nampak kecek pen dia, tindak tanduk dia, nampak lah berkandung Jadi kita tak lagi kalau perangai orang lagu tu masih berkandung kalau orang panggil bahagia, orang panggil bergerak orang ramai-ramai ada saja-saja pandai-pandai. Orang panggil dia tu cara-cara dia tu berkandung ada lah. Dia panggil dia tu ambil. Orang panggil cara maknanya dia tak ada sifat dia lagu tu Jadi orang lagu ni kita tak suka. Memang dah tabi'i kita, perangai kita tak suka kalau orang panggil temu kepada orang. Jadi cara dia ialah dia jadi temu tu ke apa sebab tidak kaya hati.
Tidak kayu hati, makna tak cukup. Mana kayu ni bukan dengan banyak harta Nabi kata. Walaupun kita ada harta, aset harta, juta sekalipun, tapi tak kena lagi. Tak kayu lah tu. Tapi kalau kita hanya ada motosikal buruk saja, tapi tak apa cukup dah. Sekadar itu hari banyak ni. Bukan tak buat kerja. Ya hari banyak kita buat kerja kuat, tidak semestinya kita dapat banyak hidup. Maknanya kalau dah orang panggil dengan kuat kerja tu mendapat banyak, bermakna tiap-tiap orang kuat kerja dapat banyak. Tapi tidak lagi. Itu mengikut kehendak dan rencana Allah Taala. Jadi dia tak rasa kisah, dia rasa orang panggil mana perasaan dada dia rasa luas, tak rasa sempit, mana dia boleh terima. Dia rasa, dia yakin ada kebaikan dengan kesempitan di dalam rezekinya. Maka orang lagu ni dia kaya. Dia tidak nak rezeki orang. Dan kalau orang tak kaya hati ni, dia hanya udah lebih pada berapa lagi untuk banding dengan orang lain. Tapi dia rasa tak cukup-cukup. Bila orang lain tu dapat lebih, mula dia nak rezeki lah. Daripada rezeki dia nak kena kau orang lain nak cah, ketengok orang lain dia mula nak tu maknanya kerana tak kaya. Tapi kalau kita ada sikit, tapi kita dah rasa cukup, bersifat qanaah, maka itulah sebenarnya kaya yang sebenar. Jadi Allah Taala nak jadikan orang tu dapat kebaikan yang banyak. Allah Taala jadikan di dalam hatinya perasaan kaya. Dengan sebab tu dia nak orang bertidur, nak berdekin dengan orang bertidur, nak marah kau orang bertidur. Ni makna orang-orang yang kehidupannya agak dahsyat, agak dasar, rezeki-rezeki secara tak langsung dia mudah timbul penyakit-penyakit hati. Dia rasa nak marah dengan sebab melihat orang bermewah-mewah. Dia rasa sakit hati. Mana perasaan ni dia begitu subur hidup dalam hati dia. Dia rasa nak marah bila tengok orang itu bermewah-mewah dengan cara kehidupan mereka. Dia tak boleh nak rasa redha, dia tak rasa apa hati dan dia menyalahkan takdir. Menyalahkan takdir maknanya menyalahkan Allah Taala. Walaupun dia tak kata, tapi dalam hatinya sentiasa ada timbul sangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yang kedua, orang yang Allah Taala nak jadikan dia dapat kebajikan yang banyak ni, Allah Taala jadikan wa tuqahu fi qalbi, jadikan sifat takwa di dalam hati. Takwa ni sebenarnya yang diterjemah di sini ialah takut, bukan takut saja, takut malu saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada perasaan-perasaan inilah yang menyebabkan kita jadi hamba yang muti, hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita taat kepada orang ni, makna taat makna kita akan menunaikan hajat dia. Kalau dia meminta dengan kita ialah di atas beberapa sebab. Antaranya sebab kita sayang kepada seseorang. Bila kita sayang kepada seseorang, apa saja yang dia minta kita akan beri kepada dia. Boleh jadi atas dasar takut. Atas dasar takut. Bila kita takut kepada orang, apa saja dia arah kita akan buat. Takut tu kerana takut kepada orang panggil ancaman daripada makna balasan, hukum daripada dia. Boleh jadi kita taat kepada seseorang itu kerana malu kepada dia. Perasaan malu ni ialah hasil daripada memulia dan menghormati seseorang. Perasaan malu ni sangat hebat. Perasaan malu ini menyebabkan kita akan tak tergamuk buat sesuatu yang tidak disukai oleh orang itu, bukan sahaja di hadapan dia, bukan di belakang dia. Kalau takut di depan aja. Tak apa dengan jaga bahasanya ada polis dia buat blok, ada polis duduk situ, kita beringatlah. Tapi kalau kita tahu dah kawasan itu memang cerah dah tak ada tak apalah kita orang panggil, tak ada lah orang panggil. Di sini kita tak jalan raya ni, kita tak takut. Takut tu takut bertemu, takut masuk dia ada. Kerana perasaan kita hanya takut semata-mata. Tapi kalau kita menghormati dia, kita rasa malu dengan dia walaupun dia tak ada sekalipun, kita akan tidak akan melakukan perkara yang dia beri dia malu. Kita nak buat apa lah. Kalau kita takut semata-mata, dia ada hak-hak dia. Tapi kalau malu, perasaan malu saat ni boleh menguasai diri orang itu untuk jadi sangat-sangat orang. Kalau malu tu kerana kebaikan orang kepada kita. Kita malu kepada orang, tentu dah bukan dengan sebab perangai hujung dia, bukan dengan sebab jahat dia, bukan dengan sebab gedebel dia. Kita tak malu kepada orang gedebel, orang sabsi. Kita takut. Tapi takut tu takut depan, takut dia tahu. Kalau kita tahu dia tu tidak akan tahu. Kita tidak akan takut. Tapi kalau kita malu kepada seseorang, Allah tak
Walaupun orang tu tak tahu ni, walaupun pada anggapan kita, tanggapan kita, jangkaan kita, dia tidak akan tahu benda tu. Benda hak kita nak buat ni, benda dia tak setuju, kita tak tergamuk juga. Tu perasaan yang malu. Dengan sebab itulah Al-Imam Ghazali dalam menghuraikan makna khusyuk di dalam semaya, di dalam kitab yang Ihya Ulumuddin, dia ada ni tanggung, ni peringkat, ni makalah, ni fasa perkembangan khusyuk di dalam semaya. Imam Ghazali meletakkan al-haya, perasaan malu itu adalah pemuncuk royah klimaks dia kepada khusyuk di dalam semaya. Mari rasa malu kepada Tuhan. Tengok kita malu kepada orang bila kita duduk depan dia kan malu. Nak balik kiri kanan ni, orang panggil nak nyawa pun berasa tak lepas malu kepada ni, berasa malu ni. Tapi kalau kita takut pada dia ni, kita balik baik kita buat menanya gitu. Mungkin kita takut depan dia lah ni. Kalau kita malu ni, walaupun dia tak nampak, kita tak buat benda-benda dia tak suka ni. Begitu juga saya, orang yang kita sayang, kita tak tergamuk untuk melukakan hati dia. Allah Ta'ala ni tak ada hati ni, tapi maksud dia melukakan hati, buat benda yang dia tak suka, kita tak tergamuk kalau kita sayang. Jadi gabungin takut, sayang, malu, gegumpul, itu menyebabkan timbul kekuatan, dan itulah yang dinamakan sebagai takwa. Maka inilah kekuatan kita untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab tu sentiasa saja dalam orang panggil kehidupan kita ini, Malaysia, di mana-mana saja kita berada, tak kira lah di Malaysia ke, di Kelantan ke, di kampung kita ke, di Amerika, mana kita dalam keadaan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita yakin bahasanya Allah Taala melihat, dan orang panggil berada, maknanya tahu apa saja yang kita buat di mana-mana saja. Maka itulah yang menjadi kunci kepada kebaikan kita. Tapi kalau tak ada takwa, bila tidak di hadapan manusia, kita berani melangkah benda-benda curang dari agama. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran, sebaliknya kalau Tuhan kehendaki seorang itu menjawab mana orang panggil jadi jahat, mendapat kejahatan, ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah Taala jadikan kefakiran itu di hadapan. Maksudnya fakir itu lawe kepada kayu. Kayu makna tak berhaja. Fakir maknanya berhaja. Para alim ulama menggelarkan diri mereka al-fakir ila Allah, orang yang sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sini mana fakir, mana berhajat kepada makhluk. Maknanya kalau seorang itu Tuhan kehendaki dia tu mendapat kejahatan dalam hidupnya, apa saja yang dia buat tu maknanya jadi tak molek lagu. Kebalikan daripada usani. Apa saja dia tidur pun jadi tak molek, Bukan orang ibadat pun jadi tak molek. Apa dia? Allah Ta'ala jadikan dia orang panggil tidak bersifat dengan kayu dalam hatinya, bersifat dengan fakir. Maksudnya dia ni tak cukup semua, tak cukup untuk temu orang mana berasa orang panggil walaupun dia tu lebih banyak daripada orang lain, tapi dia berasa tak cukup. Bila berasa tak cukup, dia nak lagi. Bila nak lagi, kalau tak dapat dengan cara molek, dia akan buat juga untuk memuaskan hatinya. Tetapi dia tidak akan orang panggil sampai kepada tahap kepuasan hati. Dia tidak akan puas. Dapatlah banyak mana pun dia tidak akan puas. Kaya ni maknanya kita rasa puas, boleh sikit pun rasa puas hati tu. Bila puas hati, hati akan jadi tenang. Hati duduk dia. Kalau tak cukup, bila tak cukup boleh banyak tapi tak cukup lagi, hati duduk berlepas. Hati tak duduk dia, Orang yang tak puas hati ada dia duduk dia. Duduk senyap atas kursi. Tak ada, gimari, tak puas hati. Bila tak puas hati, dia tak boleh duduk. Hati kita lah ketulah. Bila kita tak puas dengan apa yang kita dapat, walaupun lebih banyak daripada orang, menyebabkan hati kita tak tenang, duk fikir cari jalan macam mana, sehingga bila orang itu dapat lebih, kita rasa nak lebih daripada dia, itu menyebabkan kita sakit hati, rasa nak malu, akhirnya jadi dengki, akhirnya kalau tak sakit hati, dia orang membuat dari lalu, rasa malu sakit hati ni, dia akan bertindak. Memudaratkan waktu nak kepada orang-orang yang malu ni. Itu kerana apa? Kerana dia tak berhati dengan apa yang dapat. Dia tak puas. Dia tak boleh nak redha, dia tak cukup. Dia tu boleh banyak lebih daripada orang-orang lain tu, tapi dia tak puas hati lagi. Maka apa saja dia buat menjadi jadi adalah kerana kalau dia orang ibadat sekalipun dengan sifat rasa hati ini, itu kira-kira lagi kata boleh membinasakan pahala amal ibadat. Dia buat amal ibadat tu pahala habis terjadi nakal dengan sebab melakukan kejahatan kepada manusia. Jadi itulah sebabnya dia tidak akan mendapat kebaikan daripada apa-apa saja usaha ini.
Sebaliknya kalau orang itu boleh kaya hati, dia itu pun jadi kebaikan. Kalau bagi dia percaya pun dia jadi kebaikan. Dia percaya itu kerana untuk agama, bukan kerana nak cari peluang hati kesempatan itu. Ini makna untuk saya pun untuk hati peluang saja. Ada peluang, kalau tempat tu nikah lah sampai saya. Kerana nak kepada peluang. Kenapa? Kerana dia sentiasa hadir kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang Allah dalam mukadimah ini. Jadi kalau kita boleh terdidik dengan pesanan Rasulullah ini, kita akan hidup dengan sangat-sangat berbahagia di atas dunia. Walaupun kita tak memiliki rumah besar, kereta besar, tidak memiliki ketenangan sebagaimana orang lain, tapi kita rasa puas dengan kepada penerimaan itu karena kita yakin kebaikan itu ialah pada pilihan Allah Taala. Allahul Mukhtar, Allah Taala yang Maha memilih dan juga ada hakim bijaksana. Dia pilih kepada kita untuk macam mana, kok dia beri kepada kita, tidak dia pilih kepada kita, dan itu adalah yang terbaik. Dia pilih itu dengan bijak dia, bukan dengan bodoh. Kalau saya bijak, aku boleh ikat ke sini. Patutnya aku lebih banyak, sebab aku lebih sedikit daripada orang itu. Itu kan. Masuk jangan tolak dulu kita dan ayah kita apa perbandingnya. Ada tolak, kita lebih maju daripada dia orang belajar ni. Alhamdulillah. Dia pencapaian kita dalam pelajaran itu kita menjadikan ukur pencapaian Allah pakai tiap-tiap orang itu di dalam kehidupan dunia. Walaupun orang mendidikan dia lebih tinggi, tapi orang ini, Allah pakai dari pelajaran itu tidak tinggi mana, tapi itu yang perlu kepada dunia. Dia tuing, dia duduk gabung jadi video lah. Dia buat gabung, jadi video. Orang lain tak dekat darah buat tak jadi, dia buat jadi video. Apa tu? Aku dah will keluarkan kepada dia. Tetapi itu bukan bermakna dia telah mendapat kebaikan. Tidak mesti. Kalau pada dia bunuh segala keluasan itu dia kata itu nak dia tu orang yang kaya adalah. Maknanya orang panggil dia kaya, mana dia tidak ada perhatian Allah panggil semua kepada orang lain. Jadi maksudnya, ini daripada hadis itu. Sebaik-baik kaya itu kaya hati, sejak kaya yang bergabung dengan pemoh, mana pemoh, mana pemoh itu maknanya pemoh itu nak tak panggil orang. Kalau pemoh Allah Taala tak apa, dia sebenarnya pemoh, tapi kita telah sebut dalam bahasa Melayu mana pemoh. Tapi apabila Melayu dengan bahasa jadi tamu, macamlah kita belajar dan teknik tolok kaya ni. Tapi dah jadi bahasa Melayu kita salah, jadi salah. Sebenarnya tolok. Jadi kalau kata tolok tu duduk timbul dengan tolok tahan kita lagi. Pada putih sebenarnya mana tolok dah pun. Dan bila jadi bahasa Melayu jadi salah. Dengan tak padahal apa? Jadi sudah lagi kedatangan pun beberapa hadis yang makna dia tu makna dia tu maknanya lebih kurang. Tapi dia kembali kepada tentang membentuk cara pemikiran itu supaya jadi terbeza dengan cara memikir oleh kafir. Ni kok Nabi ajar lagu ni. Bila dah Nabi ajar lagu kita tahu kan? Punya lagu ni. Sebelum daripada ni kita ingat kekayaan harta benda sudah dia menjadikan jadi banyak kebajikan kepada kita pada hal hidup ini. Jadi dengan sebab itu kita boleh Allah panggil membezakan kita daripada orang kafir. Masuk membezakan ialah dari cara tindakan kita yang mana tindakan itu sudah setuju. Dia lagi daripada fahaman kita. So kita bertindak ini ialah berdasarkan daripada apa yang kita faham. Kita faham itu ialah berdasar pada ilmu-ilmu itu. Maklumat-maklumat yang sampai memahami maklumat itu macam mana. Bila kita ada suatu pemahaman tertentu, dia akan bentuk satu sikap tertentu ataupun pendirian kita tidak ada satu-satu perkara. Maka dengan sikap dan pendirian inilah yang akan melahirkan tindakan-tindakan kita. Warna, kalau panggil tindakan kita perbuatan itu. Nak jadi warna apa tengoklah. Kalau panggil pendirian kita. Mana pendirian kita maknanya adakah terbentuk daripada wahyu Allah Taala dan petunjuk Rasulullah ataupun hanya semata-mata daripada kuwatul akli, kekuatan akal fikiran itu semata-mata. Kalau itu bermakna kita utamanya mengenal kafir. Walau musallitu Allah Taala bila Allah bi'abdin falan faqahahu fi din ila Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العلم الخائفين وإنابة المخبتين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.